Okay, sekejap saya record Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan pada semua kerana dapat hadir pada program kita petang ini. Pada petang ini kita akan adakan program kita panggil sharing session lah. Okay, sharing session daripada pihak industri ataupun jabatan kerajaan iaitu Lembaga Pengguna Penduduk dan Keluarga Negara. Jadi pada petang ini kita ada Encik Azmel bin Mahmud, pengarah di Lembaga Pembangunan Penduduk Keluarga Negara. Serta kita ada Puan Hazlin, Puan Azlin dan Puan Nur Azlin, selaku Ketua Unit Pembangunan dan Penyelidikan LPPKN. Betul Puan Lina? Bolehlah. Ya. Okey. Jadi pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada Puan Hazlin dan juga Encik Azmel kerana sudi bersama kita pada petang ini dan berkongsi pengalaman lah. Real situation bagaimana pihak LPPKN menjalankan survey dan juga bagaimana pihak LPPKN menyediakan soal selidik, terutamanya yang melibatkan Malaysia Population and Family Survey. Yang terbaru saya dipahamkan adalah MPFS 5, kalau tak silap. Jadi kita rasa sangat bertuah lah untuk perkongsian yang pengalaman yang mereka lalui. Cik Azmel dan Puan Azlin ni dah lama di LPPKN, lebih daripada 10 tahun berkhidmat lah. Jadi mereka ni punya pengalaman yang sangat banyak dalam real life situation, terutamanya dalam penggunaan kaedah statistik dan juga pengumpulan data. Jadi mereka ni antara expert lah kita kira di LPPKN ni. Jangan tanpa memasa saya menyebut Encik Azmel dahulu. Boleh Encik Azmel Boleh. Untuk memulakan sesi perkongsian kita pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya jelas ke? Jelas. So saya just nak bagi tahu je. Saya ni dalam kereta. Jadi mungkin suara tu dalam bergema-gema sikit kan. Sebab kita ada game sikit lah kat sini. Tapi saya memang akan bantu jugalah Encik Saha, Dr. Saha, Puan Lin lah. Okey. So saya telah dihubungi oleh Dr. Saha untuk LPPKN masuk dalam sesi industri macam ni lah. Okey. Saya just nak tahu je. Berapa ramai yang tahu tentang LPPKN? Saya tak nampak video Saya dah nampak. Tahu ke? Siapa? Sini ada chat ke? Kalau ada chat boleh type ke? Ya saya tahu, ya saya tak tahu, ya saya tak kisah. Dia kadang-kadang bila kita ni jadi student, kita tak kisah pun apa yang berlaku kat luar. Tapi bila kita sampai satu masa nanti, okey, Julia, saya tak tahu, bagus. Lagi tak tahu tu lagi bagus. Okey. So kalau nak tahu LPPKN ni dia senang je. Awak type je LPPKN, so akan nampak lah dalam Google ke, Google search ke. So LPPKN ni adalah salah satu agensi yang terawal yang bermain dengan data tentang kependudukan. Kenapa LPPKN tu ditubuhkan? Sebab kita ni pada tahun 1960 something macam tu, kita punya kadar kesuburan tu terlalu tinggi. So datanglah daripada UN. Dia kata kita kena control population. So salah satu cara dia adalah dengan family planning. So itulah pada tahun 1966 tu LPPKN ditubuhkan dan dia diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tahu Jabatan Perdana Menteri ni? Siapa tahu? Kita ada banyak jabatan kan? So yang ini memang betul-betul duduk bawah Jabatan Perdana Menteri. Kalau dekat situasi sekarang ni, dia ada beberapa menteri yang duduk bawah Jabatan Perdana Menteri.
Kementerian, agensi. So pada tahun 1966 kita dah tertubuh dah. Okay. So 1990 ni sejarah adalah. So kita diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. So akhirnya pada tahun 2001 ini adalah satu landmark ataupun satu movement yang paling besar sekali di mana LPPKN diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga. Kenapa saya kata besar? Movement yang terbesar sebabnya pada tahun 2001 ini adalah satunya kementerian paling bongsu ditubuhkan pada tahun 2001 dan kalau awak semua masih ingat Datuk Syahrizad Abdul Jalil adalah menteri dia yang pertama. Ingat Siapa tahu Datuk Seri Syahrizad Abdul Jalil? Tahu? Cuba tulis, tahu ke tak tahu? Okay, tak apa. Nanti tulislah. So lepas tu kita dah duduk bawah kat situ. 2006 kita ada pindahan akta. Akta dia, okay Marina, okay tak tahu. Okay tahu, bagus. Ya, tak tahu, okay. So boleh google lah tu, siapa dia. Datuk Seri Syahrizad Abdul Jalil tu. Okay. Alright, so 2006 kita duduk bawah pindaan akta penduduk dan pembangunan keluarga. So dalam parlimen, dia sebut akta macam ni, dia sebut bil dan dipaskan dalam parlimen. So untuk bergeraknya LPPKN ni dia kena ada akta. Kan? So kita hantar dekat parlimen untuk buat satu pindaan. So pindaannya bukannya setakat yang tadi tu, family planning je. Tak. Kita buka kepada pembangunan penduduk dan pembangunan keluarga. So jadinya 2015 LPPKN telah diberi mandat oleh Majlis Sosial Negara sebagai organisasi kecemerlangan penduduk dan keluarga. Majlis Sosial ni duduk bawah EPU. Nanti awak akan tahulah. Yalah, sekarang ni dia ada macam-macam majlis, macam-macam kementerian. Patutlah. Sekarang ni awak tak tahu kan? Betul? Suara saya boleh dengar ke? Okay. Boleh. Right. Okay. So saya dah skip banyak dah. Saya hanya ambil yang penting-penting je. Dan akhirnya pada 2015 tu lah. Alright. Next. Itu sejarah lah LPPKN ni. Okay. Apa dia misi dia? Visi dia peneroju kesejahteraan keluarga lah. It's so obvious. So memang visi dia kesejahteraan keluarga. So misi dia. Misi ni macam driver lah. Okay. Macam driver. So dia adalah untuk memacu agenda kependudukan, population, perkahwinan, marriage dan juga kekeluargaan, family. Melalui through penyelidikan, perkhidmatan dan program pembangunan keluarga yang inovatif ke arah kemakmuran bersama. Ayat inovatif tu penting lah. Kan? So dia program ni macam-macam. Penyelidikan pun macam-macam. Kalau kita tak letakkan perkataan inovatif tu, pembangunan keluarga ke arah kemakmuran bersama. Stop sampai situ je. So dia akan jadi macam dia tak cukup maksud. Sebabnya hidup kita ni dynamic. Population dynamic, marriage dynamic, services dynamic, program dynamic, semuanya dynamic. So that's why ada ayat yang paling penting sekali ni, inovatif. So orang kerajaan, orang LPPKN tu, dia kenalah jadi inovatif. So inovatif ni kadang-kadang orang kata orang tua-tua tu dah tak ada inovatif dah. So that's why kita bawa masuk orang muda. Tapi kadang-kadang orang muda ni pun tak ada juga inovatif lah. Kan? Sebab apa? Sebab dia kurang self esteem. Dia macam takut. Nak bagi tahu dekat orang tua-tua kat situ takut. Saya tak dulu macam tu. Saya belasah je. Kan? Saya belasah je. If I think it is not true, so I have to chip in. I have to give my ideas. So itulah yang kita nak sekarang ni. Bukannya pelajar yang macam mandom, diam je kan. Okay? So saya cakap ni macam it's not like sebab santai. Dr. Sahar kata dia nak santai. So kita cakap yang santai lah macam ni. Next. Okay. So ini punca kuasa dia lah. So okay, ni structure korporat. So kita ni duduk bawah kementerian
pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat. Okay? Siapa tahu menteri dia siapa? Sebab kalau betul, Dr. Saha boleh bagi hadiah lah. Kan? Siapa menteri pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat sekarang ni? Tahu ke? Tahu tak? Okay, nanti type lah. Saya nak tengok. Kan? Okay? So, bawah kita ni ada beberapa pengarah lah. Tapi sebelum sampai ke pengarah tu, lean. So, kita ada pengurusi, board. So, setakat ni board pengurusi LPPKN dah cuti lah. Bukan dah cuti lah, dah tamat. Jadi sekarang ni kita tengah mencari lah. Dan big boss yang paling utama sekali dekat LPPKN lah Encik Abdul Syukur Abdullah lah. So dia adalah ketua pengarah LPPKN. Dan di bawah dia ada dua orang yang akan menarajui satu sektor dasar, iaitu Encik Hairil. Dan yang kedua adalah orang yang akan menarajui administratif lah, iaitu Encik siapa ni? Encik Azhar Ismail. So ini pun anak pencen. Okay? So ini pun anak pencen. Encik Azhar Ismail. Saya rasa dia dah pencen dah. Okay. So di bawah sektor dasar ni, saya tak nak pergi ke yang pentadbiran lah. Bawah sektor dasar ni kita ada bahagian penyelidikan. Okay. Yang bahagian saya ni lah. So lepas tu kita ada bahagian reproductive health. Okay. Reproduksi manusia. Kita ada bahagian pembangunan keluarga. So kalau awak tengok tadi, dia punya misi-visi tu semua tu, dia berkait rapat. Okay. Tak ada tiba-tiba muncul aja bahagian pendidikan, tak. Dia kalau dalam misi tu, dia kena sebut tiga-tiga bahagian ni. Okay, next. Okay. Ini pusat keluarga lah. Pusat keluarga kita LPPKN ni ada ni tau, ada klinik tau. So klinik kita ni menawarkan benda-benda macam perancangan keluarga, nasihat untuk kekeluargaan. So kita ada lebih kurang berapa ni ya? Ada 14 lah LPPKN negeri, ada 5 pusat keluarga, ada 45 klinik Nur Sejahtera. Ni semua dekat setiap satu state ada tau. Kalau dekat Pahang ni, kat Raub saya tak pasti lah. Kat Raub ada tuan. Ada. Ada klinik Nur Sejahtera. Right. So kalau rasa-rasa macam nak buat kajian ke, nak bertanya tentang masalah reproductive health ke, boleh pergi ke sana. Boleh tanya. Dan mereka tu semua tu adalah sangat friendly. Next. Okay, program trust LPPKN. Okay, so kalau tengok kat sini, kita dah bagilah kepada kajian dan penyelidikan. So adalah kita buat kajian since 1974, memang banyaklah kajian kan. So saya tak mampulah nak bagi tahu berapa banyak ni. So boleh tengok kat sini, boleh nampak dengan jelas dia punya slide ni. So antara selain daripada kajian, kita juga buat kajian untuk modul kan, macam intervention lah So ini kita kata sebagai macam mana lah, experimental design punya kajian lah. Kebanyakan LPPKN ni dia buat kajian macam cross sectional kan. Cross sectional ni dia ambil satu time. Kita tak mampu nak buat longitudinal. So research design kebanyakannya adalah berbentuk kuantitatif. Kualitatif ni kita susah sikit nak buat sebab kadang-kadang kita panggil universiti lah untuk panggil. So kalau untuk kuantitatif ni ya kita boleh explain baiklah, sebabnya kita memang dah buat benda ni since 1974. Sama ada dengan EPU, dengan World Health Organization. So memang banyaklah kita buat kajian ni. Dan bila kita dah buat kajian, nanti orang tanya apa hasilnya, apa faedah. Dia kadang-kadang kalau kita bagi result yang macam hierarchical regression model, top. Tapi sebenarnya kita nak tahu ada association atau tak. Apa faktor yang mempengaruhi perubahan. Contohnya macam saya kata tadi kita ada buat satu kajian, satu paper je. Data tu daripada kajian penduduk dan keluarga Malaysia.
So kita nak tahu apa faktor yang menyebabkan wanita ni menggunakan perancang keluarga. So macam mana kita nak design research tu? Tapi disebabkan data tu dah ada, so kita dah boleh buat simple logistic regression, yes and no, pakai atau tak, yes untuk gunakan perancang keluarga, no untuk tidak menggunakan perancang keluarga. Dan kita ambil faktor dia dan voila, kita dah tahu dah berapa odds ratio yang akan menggerakkan penggunaan family planning. So macam mungkin Dr. Sahal and the team student kat situ kan, dia boleh tanya dekat orang LPPK tu, boleh tengok data daripada state raut tu, berapa ramai orang yang menggunakan perancang keluarga. In fact, dia ada report, tapi dia bagi deskriptif. Dia bagi deskriptif. Kita kadang-kadang kita nak tahu juga apa yang menyebabkannya. Ada association atau tak? Ada difference atau tak? So itulah sebabnya kita buat kajian untuk explain apa yang berlaku sebenarnya. So ini antara kajian-kajian yang pernah kita buat. Lepas tu kita akan buat seminar. So macam awak tengok kat situ 2017 kan, kita buatlah satu seminar untuk share. Next. Since saya duduk dalam kajian dan pendidikan, saya tahulah lebih. Tapi kalau untuk latihan dan pendidikan ni, ini antara benda-benda yang kita lakukan lah. Okay? Program Smart Start. Program pengurusan kewangan. Ramai sekarang orang ni tak tahu macam mana nak uruskan kewangan. Okay? Tak tahu uruskan kewangan, boleh jatuh miskin, stres datang. Best. Program ilmu keluarga. Ini kebanyakannya yang duduk bawah bahagian pembangunan keluarga lah. Ada modul peka, program pengukuhan keibubapaan semarak kasih. Kalau awak tengok kat sini macam apa? Dia kadang-kadang ada orang katalah, macam biasa-biasa je, macam tak ada apa pun. Memang tak ada apa-apa sebelum masuk program tu. Kalau dah tahu, oh ya ke? Macam tu cara kita nak uruskan. Itu yang kita nak dengar. Kan? Dan kadang-kadang orang tua ni macam perkahwinan dan keibubapaan. Macam orang yang bercerai banyak kat Malaysia ni, dan perceraian itu pun atas sebab-sebab yang tak logik. Contohnya ada sekali tu Jakim keluarkan data dia. Dia kata dia punca bercerai sebab suami tu asyik pergi ke surau. Logik ke? Lepas tu dia punca bercerai sebab kupiah suami tu busuk. Semua tu tak logik. Tapi tak logik pada kita. Tapi logik pada dia. So dalam program-program latihan dan pendidikan macam ni, perkahwinan keibubapaan, kita akan explain lah. So obviously sebenarnya kita kena ada sifat persefahaman yang baik, komunikasi yang baik. So itulah yang akan mengeratkan hubungan kekeluargaan kita. Okay, next. Ni sambungan. Okay, so ini untuk bahagian perancang bahagian reproduksi manusia. Kalau tengok kat sini, dia ada perancang keluarga, dia ada subfertility, dia ada saringan kanser reproduktif, saringan kesejahteraan dan kaunseling. Masa PKP tu hari, kita terima banyak calling. 15999. Betul lah. So, kita punya kaunselor akan dapat call daripada orang yang nak bunuh diri, nak bercerai, yang tak boleh nak uruskan diri lagi. So, ada lebih kurang 15,000 kalau tak silap saya bila saya bincang dengan kaunselor. Dan dia dah keluarkan senarai-senarai itu. Tapi kebanyakannya boleh dikategorikan sebagai dia tak dapat nak uruskan emosi dia. Dia dah tak ada duit. So, duit ni punca segala-galanya. So, dalam perkhidmatan kekeluargaan, kita bagi kaunseling. Kita ada kaunselor yang hebat-hebat. Kalau awak boleh dengar, kadang-kadang dia dalam tajuk adalah sebut era ke apa benda kan, Falik tu ada sebut. Dapatkan khidmat kaunseling keluarga daripada LPPKN. Okay, next. Okay. Kalau nak tahu
So kita adalah masuk, kita buatlah beberapa sistem. Sistem Mama Care, sistem Cafe 18. Kita ada sistem Family Repository. Kita ada sistem apa lagi ni? Perkhidmatan kekeluargaan. So ini semua, dan kita ada juga Malaysia Population Research Hub. So benda-benda ni ada dalam website. Boleh pergi dekat LPPKN, boleh dapat. Saya nak cadangkan untuk student-student Dr. Saha ni pergi dekat Family Repository, okay? Dan juga Malaysia Population Research Hub. Awak tekan je Malaysia ni. Okay, so dalam tu adalah beberapa artikel, even Dr. Saha, Dr. Mas pun ada juga, Mas Turah. Dia ada. Nama-nama tu semua ada dalam Family Repository. So kita buat artikel based on data yang kita ada, dan kita collaborate lah dengan pensyarah-pensyarah daripada luar. Banyakkan pensyarah lah, supaya data tu tak dibuang ataupun dibiarkan. So banyaklah paper, artikel dalam tu. Saya dengan Dr. Saha ada beberapa paper kita dah buat, kita dah present. Okay, Malaysia Population Research Hub pun macam tu juga. Boleh klik. Right, next. Okay, komitmen kolaborasi. Nah, ni semua ini semua standard lah ni. Kita ada lah benda-benda yang kita kena buat ni. UNCPD, United Nations Commission Population and Development. Kita jadi ahli. So, tak lama lagi Len, nak habis Len. 2023. So kita kena buat satu paper baru untuk hantar kepada UN untuk pastikan kita punya keahlian adalah sentiasa update. So ini kerja-kerja yang kita buat lah. Bukannya kita buat dengan Malaysia je, tapi kita buat dengan few other international organisation. Next. Okay. Alright. So taklimat bahagian ni, saya minta Lin present boleh? Saya tekan lah Lin. So ada sebelum ni ada siapa-siapa nak tanya kah? Ada nak tanya? Okay, kalau ada pelajar yang ingin bertanya berkenaan dengan apa yang dikongsikan oleh Encik Azman tadi, boleh on kamera dan on mic masing-masing lah. Okay, kalau ada yang bertanya, okay, silakan. Sementara student tanya, boleh saya tanya ke? Boleh. Okey, tadi kan Cik Azmi ada mention pasal data klinik sejahtera tu kan. Sebab semester depan student macam dia orang perlukan data, secondary data je untuk buat analisis. Boleh ke kalau student pergi ke klinik tu memang minta data macam mana? Ada prosedur yang kita kena buat surat ke macam mana, hantar pada ada. Okey, dia macam ni. Dekat LPPKN tu dia ada satu bahagian kita lah, bahagian penyelidikan bawah LIN lah So dia buat apa? Jawatan kuasa penyelidikan. Proses permohonan data. Masih on lagi kan? Betul ada. So bolehlah student doktor ke hantar satu surat. Itu perbincangan tu nanti biasanya kita ada pegawai akan assist lah bila nak mohon. Tapi tak apa, dalam sesi ni Lin pun boleh explain lah. Tapi basically kita tak ada masalah untuk nak share data tu lah. In fact data tu pun dia ada je dalam report-report LPPKN, tapi kena dig lama sikit lah. Jauh ke dalam data-data klinik Tapi dia tak jadi masalah lah. Dia tak impossible lah, dia possible lah. So nanti Lin akan explain sikit lagi lah tu. Boleh. Masih? Boleh dengar ke saya? Boleh. Okay. Boleh. Okey, saya sambung je lah ya, Cik Azman. Okey, silakan. Dr. Saha dan juga adik-adik sekalian ya. So basically apa yang adik-adik dah berkenalan lah dengan LPPKN as a whole. So now kita pergi narrow sikit kepada bahagian penyelidikan kependudukan dan keluargaan lah. Okay. So basically untuk bahagian pendidikan kependudukan keluarga ni kita terdiri daripada 3 unit yang utama lah, iaitu
kita ada unit penyelidikan, unit penyelidikan penilaian dan juga unit pengurusan data penyelidikan. So pengarahnya adalah Cik Azmiah lah yang kita yang telah buat perkongsian sebentar tadi. Jadi antara fungsi utama bahagian Sorry. Okay, so antara fungsi utama bahagian BPKK ni definitely adalah untuk melaksanakan penyelidikan lah dalam 3 bidang utama seperti mana yang telah dinyatakan oleh Cik Azmiah tadi, iaitu dalam bidang kependudukan, kekeluargaan dan juga kesihatan reproduktif. Selain daripada penyelidikan dalam 3 bidang utama tersebut, kita juga ada melaksanakan kajian dalam bentuk penilaian terhadap program-program dan juga perkhidmatan LPPKN. Dan setelah kita menjalankan kajian dan juga penilaian tersebut, kita juga melaksanakan aktiviti promosi dan advokasi lah bagi semua hasil penyelidikan kita untuk kita war-warkan kepada publik, terutamanya kepada pelajar-pelajar universiti dan juga ahli akademik jugalah. Okay, so ini sedikitlah overview on unit saya. So unit ni basically consider like tunggak utamalah untuk bahagian pendidikan kependudukan keluarga ni, where kita bertanggungjawab untuk melaksanakan penyelidikan utama yang mostly berbentuk skala besar lah, iaitu kajian di peringkat nasional. Dan selain daripada itu, hasil-hasil kajian itu kita akan sediakan dalam bentuk kertas jemaah menteri untuk kita laporkan kepada kabinet. Dan selain daripada itu, kita juga menyediakan kertas-kertas teknikal untuk kita bentangkan dalam mana-mana conference, seminar, forum, bengkel ataupun apa-apa platform yang dijemput lah, yang mana kita mendapat jemputan lah. Dan selain daripada itu juga, unit ni juga bertanggungjawab untuk memberi khidmat nasihat dan perundingan lah dalam bidang penyelidikan kependudukan dan keluarga ni. So basically I consider like kita punya klien basically adalah daripada pegawai LPPKN itu sendiri, tapi kita juga ada menjalankan kerjasama penyelidikan lah dengan pihak universiti, dan juga kita juga ada beri some consultation jugalah kepada pelajar universiti yang mana yang diintroduce oleh pensyarah-pensyarah mereka lah kepada kita. Okay. So ini adalah unit penyelidikan penilaian. Seperti mana saya nyatakan tadi, basically unit ni bertanggungjawab untuk menjalankan penilaian bukan sahaja kepada program dan juga perkhidmatan PPKN, tapi unit ni juga bertanggungjawab untuk menjalankan penilaian terhadap pelan tindakan dasar yang berkaitan dengan 3 bidang utama LPPKN itu sendiri. Okay. Seterusnya, unit pengurusan data penyelidikan. Unit ni kita consider sebagai core unit untuk data management. So mereka bertanggungjawab untuk menyelaras semua maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada kajian untuk kita kata fallkan dalam satu sistem lah, yang mana yang seperti mana Cik Azmiah kata tadi, LPPKN ni kita ada repository system dan juga kita ada Malaysia Population Research Hub. So that is the 2 core system lah yang kita gunakan untuk kita storagekan our data dan untuk kita disseminate secara digital lah kepada public. Dan selain daripada itu, this unit juga bertanggungjawab untuk menyebarluaskan semua hasil kajian ni sama ada dalam platform persidangan, seminar, forum ataupun helaian yang berbentuk infografik lah. Okay, that is 3 unit utama under BPKK. So dari segi tugas utamalah untuk bahagian ini adalah penyelidikan. So saya rasa tadi Cik Azmiah pun dah maklumkan apa antara survey-survey utama yang telah kita laksanakan. Kalau tengok dekat paparan sini, sebelum milenium lagi kita dah mula laksanakan kajian-kajian berskala besar sebegini, di mana pada tahun 1974 tu kita dah mula buat penyiasatan kesuburan dan keluarga Malaysia yang pertama. So selepas itu kita teruskan PPKN teruskan dengan kajian seumpamanya juga
tetapi pengguna pakai nama Penyiasatan Penduduk dan Keluarga Malaysia, dan kemudiannya 10 tahun berikutnya kita rebranding lah JIS kajian kepada Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia yang ketiga. So bermula daripada KPKM yang ketiga ni lah, kita teruskan kajian-kajian berskala besar yang lain, di mana pada tahun 2004 kita teruskan yang KPKM keempat, dan sepanjang tahun-tahun berikutnya kita ada beberapa kajian utama yang lain seperti kajian Pelan Strategi Kependudukan kedua, dan kita juga pada tahun 2011 kita lah agensi kerajaan yang mula-mula memperkenalkan Indeks Kesejahteraan Keluarga Malaysia pada tahun 2011, dan selepas itu kita meneruskan siri kajian tersebut pada tahun 2016 dan juga pada tahun 2019. So in between that juga kita ada kajian faktor risiko pelindung terhadap kesihatan seksual dan reproduktif remaja di semenanjung Malaysia, dan kemudian kita buat di Sabah dan Sarawak. So seperti mana kita maklumkan di awal tadi, because of LPPKN ni mempunyai 3 core bidang utama. So selain daripada kajian kependudukan dalam aspek demografi, kita juga melaksanakanlah kajian-kajian kesihatan reproduktif seperti yang kajian faktor risiko dan pelindung untuk kesihatan reproduktif remaja ni juga. Okey. Selepas itu kita juga ada menjalankan kajian semula dasar kependudukan negara. So kajian ini merupakan kajian core kajian lah yang dijadikan sebagai reference utama untuk kita membangunkan dasar kependudukan negara. So dasar kependudukan is actually sedang disediakan, dan insyaAllah lah dalam masa beberapa tahun lagi, beberapa tahun sebab dia makan masa yang agak lama, kita akan dapatlah menyediakan satu dasar yang very holistik lah untuk kependudukan negara ni. Dan kemudiannya pada tahun 2019 kita laksanakan Indeks Kesejahteraan Keluarga Malaysia, dan kemudian yang terkini kita ada kajian penilaian impak keluarga. So kajian penilaian impak keluarga ni kalau sinonimnya dengan FIA lah, iaitu Family Impact Assessment. So basically LPPKN juga merupakan pioneer lah kepada this kind of instrument in order to evaluate impact program-program kekeluargaan ni. So selepas ini saya difahamkan yang kita akan mula mewawarkan kepada kementerian-kementerian dekat kementerian-kementerian untuk mereka mengambil kira aspek keluarga dalam program dan juga services yang mereka laksanakan. Okay. So ini kajian-kajian penilaian. Basically ini penilaian untuk program-program LPPKN. So tak apa. Okey, selain daripada penyelidikan utama yang dilakukan sendiri oleh BPKK, bahagian kami juga menawarkan geran penyelidikan lah. So geran penyelidikan ni adalah program julung-julung kali ni lah yang kita laksanakan setelah beberapa tahun kita berusaha lah untuk menyediakan satu dana kepada universiti in order untuk kita menggalakkan lagi pelbagai jenis penyelidikan kajian yang boleh dijalankan secara kerjasama dengan LPPKN. So bidang utama masih kekal lagi, iaitu 3 bidang utama: kependudukan, kekeluargaan dan juga kesihatan reproduktif. So basically tawaran untuk JIS geran pendidikan kita telah tawarkan pada tahun yang lepas, dan kita telah berjaya award sebanyak 28 research group
daripada universiti awam dan juga universiti swasta lah. So kalau tak silap saya UiTM pun ada yang terpilih untuk mendapat this grant. So basically all the 28 kumpulan ni is sedang dalam mempersiapkan penyelidikan mereka dan insyaAllah by end of this year all of 28 ni akan lengkapkan that penyelidikan dan kita akan sebarkan the finding melalui seminar-seminar dan juga conference yang kita akan laksanakan. Okay. So untuk hub penyelidikan ini sama seperti yang Cik Azmin maklumkan di awal tadilah, kita ada pangkalan penyelidikan ni melalui Malaysian Population Research Hub. Dalam this MPRH ni kebanyakannya maklumat kita berikan maklumat yang terkini lah yang berkaitan dengan kependudukan dan juga pembangunan. Dan petikan-petikan artikel daripada luar negara juga kita kongsikan di sini dan juga kita punya penyelidikan sendiri kita kongsikan juga dan soon kita akan tambah baik this MPRH untuk sistem permohonan data penyelidikan seperti mana yang ditanya oleh Dr. siapa yang tadi lupa. Doktor bertanya berkaitan dengan permohonan data kan. Jadi for the time being permohonan data ni kita buat secara manual lah di mana kita terima melalui email ataupun surat. Tapi soon insyaAllah by end of this year kita akan launchkan permohonan data secara atas talian lah melalui Malaysian Population Research Hub ni. Okay, ini pun sama yang telah dimaklumkan oleh Cik Azmil. So ini adalah contoh-contoh laporan kajian yang telah pun kita hasilkan. Sama juga seperti mana yang dimaklumkan oleh Cik Azmil tadi. Kebanyakannya adalah terdiri daripada kajian-kajian utama, kajian penduduk dan keluarga Malaysia, kajian indeks kesejahteraan keluarga dekat Malaysia, analisis situasi kependudukan dan juga beberapa kajian lain yang kita laksanakan pada tahun 90-an dan juga 80-an lah. Okey, selain daripada penerbitan melalui buku laporan, kita juga ada helaian maklumat iaitu infografik dan juga brief policy lah yang telah ditulis oleh LPPKN sendiri. So mana-mana finding daripada national survey kita akan terjemahkannya kepada polisi brief policy ini supaya ianya boleh di-take up lah oleh pihak kerajaan dan memanfaatkan finding tersebut untuk pembangunan perancangan pembangunan negara itu sendiri. So ini pun sama juga, ini adalah infografik yang kita hasilkan berdasarkan kajian-kajian kita. Kita juga menjadi agensi utamalah yang akan menyambut Hari Penduduk Sedunia. So kalau adik-adik perasan, biasa dengar tak World Population Day? World Population Day ni basically kita sambut mid of July every year. So kita baru je lepas selesai menyambutnya pada 11 Julai yang lepas dan susulan daripada sambutan World Population Day ni kita akan ada beberapa side event lah, iaitu by end of this year kita akan ada satu seminar berkaitan dengan kependudukan. Beberapa kira figura terkenal lah dekat Malaysia ni yang expert dalam bidang kependudukan yang kita akan jemput lah untuk menjadi panel kepada forum kita itu tadi. Antaranya adalah Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Narima Awin, beliau merupakan Datuk Dr. Narima Awin, beliau merupakan expert lah dalam bidang kesihatan dan important person lah kepada WHO. Saya rasa macam saya cakap seorang lah, tak best. Dengar ke tak sebenarnya? Dengar. Aduh, sebab saya nampak skrin je, saya tak nampak orang. Tadi macam tak menarik.
Dia orang Itulah. semua Okey, malu. itulah malu sangat lah. Kita kata sembang santai, sembang lah kan. Ya, Kita sembang. saya tengah minum kopi ni. Tak ada pun chip in soalan. Dia boleh je chip Itulah. soalan. Dr. Zah. Nanti kita ada session Q&A nanti. Okey. Oh ya ke? Okey, Kita bagi patut. diorang Boring dengar. lah. Boleh Cakap kalau in sunyi. between kita nak slot in? Boleh. Boleh. Boleh je. Okay, jadi pelajar yang ada soalan ataupun siapa ada soalan boleh type di chat ataupun boleh tanya terus. Okay, buka you punya mic dan boleh bertanya terus kalau ada apa-apa yang nak di kemusykilan yang nak ditanya. Silakan daripada bercakap seorang-seorang ni. Okey, yang ini berkaitan dengan penyediaan input ni adalah input ni yang kita hasilkan daripada kajian-kajian itu tadi, kita terjemahkan ya dalam bentuk country report dan juga kita wawarkan kepada peringkat antarabangsa lah. Okey, seperti mana yang dimaklumkan Cik Azmia tadi, LPPKN ni merupakan ahli tetaplah kepada United Nations Commission on Population and Development. So setiap tahun memang kita akan ada wakil daripada LPPKN dan juga kementerian untuk hadir ke UNCPD dan membaca country statement lah untuk mewakili Malaysia. So kalau tengok nampak gambar dekat situ kan, tu Cik Azmia tu. Dia antara orang yang selalu pergi. 2018 dia pergi. 2019 dengan 2020 tak dapat pergi sebab semuanya secara online. Rugilah kat situ. So Rindu lah nak later pergi. mungkin saya pun rindu jugalah nak pergi. Lin pun pernah pergi kan? 2 kali. Alhamdulillah lah dapat peluang pergi. Bukan senang kita nak masuk dalam PBB ni, United Nation. Bolehlah kalau nak bertanya pengalaman masuk kat sana macam mana, boleh juga. Oh tak ada. Okey tak ada, tak apa. Selain daripada Sekejap Puan Lin. Itulah nak tanya Encik Azmia tadi kan. Kau boleh explain sikit berkenaan dengan peranan LPPKN semasa di UNPD ni lah. Sebab Encik Azmia dah pengalaman kan, dah banyak kan. Dah macam ada pasport New York dah. Betul. Setiap tahun without miss. Saya sebenarnya rindu lah nak pergi sana doktor. Tapi sebenarnya tak boleh pun selalu pergi kan. Nanti apa pula orang kata. Tapi basically kan, Lin pun pernah pergi. So kita buka-buka semua pengalaman. Kan, pengalaman untuk berada di UN. So apa kita buat sebenarnya? Kita tak habiskan duit kerajaan kita saja tau. Dengar tak? Dengar. Okay, so apa yang kita buat, UN ni bila dia akan commission untuk persidangan tentang population and development satu dunia tau. Satu dunia. So that's why bila kita duduk depan ni ada nama kan, Malaysia kan. So sebelah situ mungkin Jepun ke apa ke. So kita akan duduk, kita akan present ataupun kita bercakap dalam tempoh tak silap saya 6 minit ke 7 minit. Kita kena buat satu country statement untuk menunjukkan macam mana situasi kependudukan di Malaysia. Tapi kena ikut tema di UN lah. Apa yang kalau dia kata tentang harnessing the young. So harnessing the young tu kan cerita tentang macam mana kita boleh leverage pada orang-orang muda, adolescent, apa yang Malaysia buat. So Malaysia kita akan buat country statement, kita akan minta pandangan EPU daripada siapa? Kementerian Belia Sukan, daripada KDN, daripada Kementerian Wanita sendiri. So kita siapkan satu country statement untuk dibaca dalam tempoh 7 minit. Dan semasa kita buat tu dah habis session, kita akan masuk dalam sesi-sesi pembentangan yang berbeza-beza. Macam kita pergi tu hari BKKBN. Badan keluarga apa Lin? Berencana kebangsaan. Berencana. So orang Indonesia lah. Orang Indonesia ni kalau kita nak tahu, dia paling ramai penduduk Muslim tau dalam dunia ni. Dan dia paling tinggi, bilangan ni dia ada lebih kurang 270 juta jiwa. Kita berapa? Kita ada 32 juta jiwa je.
Tapi orang Indonesia ni ada 270 lebih kurang macam tu juta jiwa tau. So orang Muslim paling ramai berada di Indonesia. So dia akan buat satu program dan dia akan panggil kita macam mana kita handle family planning services di Malaysia. Apa kejayaannya. So macam itulah keadaannya doktor. Apa yang kita buat kat sana. Tapi lepas tu tipulah kalau kita tak pergi jalan-jalan kan. Dah sampai New York. Tahu tak New York tu berapa jauh? Saya kena travel lebih kurang 25 jam tau. Kalau untung lalu dah dekat lalu dekat Heathrow, London. Kalau tak cantik, berhentilah kat tempat-tempat yang lain. Tapi itu semua pengalaman lah. Dan masa pergi tu, saya berdua je dengan KP. So kena jagalah. So bila dah bekerja tu, kena tahu bos kita suka apa. Macam pelajar-pelajar ni pun. Kena tahu apa yang lecturer tu suka. Kalau dia suka semua orang hantar assignment awal mungkin, buatlah. Kalau tak suka, janganlah lawan. Nanti kan kesian lecturer awak. Dia nak jaga berapa ramai jiwa tu. Dan dia pun tak boleh nak kontrol. Encik Azmi ada soalan daripada pelajar di chat box kita. Berapa ramai sebenarnya wakil dari Malaysia ke UN tu? Dia ada session yang tertentu. So orang Malaysia ni kalau kita tengok, itu hari kita ada tengok, dia kata siapa? UNESCO kan, menang kan. Kita dekat mana dia ada 5 orang je yang pergi. KSU dengan pegawai kanan. So kalau yang saya pergi ni, biasanya ketua pengarah yang akan membacakan country statement. Dia boleh bawa maksimum 2 orang. Maksimum. Tapi kalau bergantunglah pada bajet. Sebab bajet nak pergi ni pun bukan murah-murah. Mungkin 100,000. 120,000. Sebab based on currency exchange kita kan. So itulah dia yang kita buat. Okay kata saya? Okay. Boleh. Okay. Mungkin boleh Apa cepat lagi sikit. yang? Ya? Mungkin boleh cepat sikit kot. Ini semua ni. Okay. Input ni tak payahlah. Lag je. Gambar lama. Yang ni pun tadi kita dah sentuh. Oh ni tadi. Mana? Sentuh sikit lah sebab artikel saintifik yang macam Cik Azmi sebut tadi kan, yang kita boleh dapati dalam PPKM repository tu. So kalau tengok, kalau zoom sikit nampaklah ni scientific paper yang written by Cik Azmel, Dr. Sahara ni pun ada rasanya dalam ni. Oh tak ada. Saya ambil contoh-contoh yang mana ni je. Okay. Paper saya lah, saya buat kat depan ni. Okay, selain pada artikel saintifik, kita ada poster saintifik juga. Yang poster saintifik ni yang kita kita sertai lah beberapa conference. Selain daripada oral presentation, kita juga join secara poster saintifik lah. Sorry Lin, skrin tak gerak. Oh ya ke? Ke dia orang nampak skrin? Saya nampak dekat country report lagi. Oh, saya dah ke penulisan. Nampak. Penulisan saintifik betul. Okay, so now kita masuk kepada pengalaman PPKN lah untuk menjalankan dalam menjalankan kajian berskala nasional ni. So antara contoh lah yang saya boleh kongsikan bersama dengan adik-adik pelajar sekalian, iaitu kajian penduduk dan keluarga Malaysia yang kelima. Kajian ni kita buat pada tahun 2014 where kajian ni kita jalankan secara bersiri dalam tempoh 10 tahun sekali lah. Yang kelima pada tahun 2014 dan coming soon adalah pada tahun 2024 nantilah, iaitu kajian penduduk dan keluarga Malaysia yang ke-6. Okay, cuma untuk sesi perkongsian pengalaman ni kita kongsikan pengalaman kita untuk kita jalankan KPKM 5 ini . So kalau tengok gambar dekat sini, ini adalah gambar para petugas kajian di mana mereka sedang dalam on the way lah untuk menuju ke tempat kediaman yang terpilih untuk mereka jalankan sesi interview ni. Saya rasa kalau tak silap di gambar ni dekat Sarawak
di mana tempat rumah yang terpilih tu bukanlah berada pada kawasan bandar ataupun kawasan pinggir bandar, tapi ianya remote lagi daripada situ, di mana kita kena naik boat and then kena naik four wheel drive in order untuk sampai ke tempat tersebut lah. Okay. Ni teaser je dulu. So yang ni saya dah sebut tadi lah, kajian ini secara bersiri daripada tahun 74 sampai 2014. Okay. So basically tiga objektif utama KPKM 5 ni. Yang pertama, yang paling penting adalah untuk menyediakan data suri masa berkaitan dengan maklumat demografi dan sosioekonomik ni. So data siri masa tu dia merujuk kepada data-data yang telah pun dikumpulkan daripada tahun 74 until lah kepada tahun yang 2014 ni. So selain pada tu KPKM ini juga kita laksanakan untuk menjana satu sumber data bagi perancangan sosioekonomi kepada negara kita. Dan selain pada itu melalui kajian ini juga kerajaan Malaysia akan menilai kecekapan dan juga keberkesanan sama ada dalam apa-apa saja program-program ataupun pelaksanaan dasar yang telah dibangunkan oleh negara kita, kita nilai keberkesanannya melalui kajian ni ya. Okey, semua kajian yang berskala besar macam ini memerlukan satu jawatankuasa untuk pemantauan. Jadi kita kena lalu ada lebih kurang 4 lah jawatankuasa yang perlu kita laporkan, di mana jawatankuasa yang paling tinggi adalah jawatankuasa pemandu yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, dan ahli-ahlinya adalah terdiri daripada pegawai-pegawai kanan agensi kerajaan, basically daripada kesemua kementerian-kementerian dalam kerajaan Malaysia ni. Dan kemudian kita ada jawatankuasa teknikal. Jawatankuasa teknikal ni basically level ni adalah di peringkat LPPKN dan ianya dipengerusikan oleh Ketua Pengarah LPPKN. Walaupun ahli-ahlinya masih lagi terdiri daripada wakil-wakil agensi kerajaan yang sama untuk jawatankuasa pemandu tersebut. Okey, di peringkat bawah lagi daripada teknikal tu kita ada jawatankuasa kerja. Jawatankuasa kerja ni adalah jawatankuasa yang bertanggungjawab lah untuk execute kajian ni, di mana pengerusinya adalah TKP Dasar, Timbalan Ketua Pengarah Dasar, dan ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai LPPKN, dan kita juga lantiklah ahli lembaga pengarah kita untuk membantu kita juga memberi khidmat nasihat untuk setiap kajian yang kita jalankan, dan kita lantik dia sebagai ahli jawatankuasa kerja teknikal. Manakala jawatankuasa kerja pengurusan ni ianya dipengerusikan oleh TKP pengurusan, ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai di bahagian pengurusan LPPKN lah. So basically jawatankuasa kerja ni merupakan dia berperanan untuk support lah kepada jawatankuasa kerja teknikal, especially yang berkaitan dengan logistik, perolehan, pembelian barangan dan sebagainya, promosi dan juga promosi lah. Dan akhirnya urus setia untuk kajian ni basically daripada bahagian pendidikan kependudukan dan keluarga LPPKN ni lah. Kamilah yang akan menjadi urus setia dan kiranya macam tonggak lah kepada kajian penduduk dan keluarga Malaysia ni. Okey, lemak. Nampak pula dia keluar. Okey, untuk KPKM 5 ni secara ringkasnya terdiri kita liputi sebanyak 9 bidang liputan lah. Yang terdiri daripada 3 bidang utama tadi, kependudukan, kekeluargaan dan juga kesihatan reproduktif, tapi kita bahagikan kepada isu-isu utama lah, sama ada isu-isu yang berkaitan dengan penduduk,
isu-isu berkaitan dengan tempat kediaman dan juga isi rumah, pembentukan keluarga, kesuburan. Kesuburan ni basically yang melibatkan total fertility dan juga subfertility. Dan selain pada itu kita ada juga isu yang berkaitan perancang keluarga seperti mana yang dimaklumkan Cik Azman tadi. Perancang keluarga ni adalah antara isu utamalah yang kita akan kemaskini maklumatnya melalui kajian ni. Dan juga melalui KPKM ini juga kita merupakan penyumbang kepada sumber data yang utamalah kepada Social Development Goal SDG, di mana Malaysia ni satu-satunya penyumbang data untuk indikator 3.7.1 yang berkaitan dengan perancang keluarga adalah daripada KPKM. Okay. Dan selain daripada itu, kita juga mengkaji dari segi isu-isu yang berkaitan dengan sosial dan juga seksual remaja. Selepas ni kita akan tengoklah responden kajian ni terdiri daripada siapa, antaranya adalah remaja lah. Okay. Selain daripada itu, kita juga mengkaji dari segi aspek-aspek yang berkaitan dengan warga emas dan juga kehidupan berkeluarga. Okey, inilah yang saya kata tadi, responden untuk kajian ni basically terdiri daripada 5. Kenapa 5? Kalau kita tengok struktur umur untuk responden bagi kajian ni, kalau you all boleh tengok dia meliputi daripada umur paling muda iaitu 13 tahun sehinggalah kepada umur warga emas 60 tahun ke atas. So basically ahli-ahli dalam isi rumah itu kita cover lah untuk semua ahli isi rumah, ahli yang ada dalam isi rumah tersebut. So kalau tengok dekat sini tonggak proksi utama untuk KPKM 5 ini adalah wanita yang berkahwin yang berumur 15 hingga 59 tahun. So umur ini adalah merupakan umur reproduktif dan pada ketika umur inilah kita akan dapat maklumat-maklumat yang berkaitan dengan perkahwinan dia, kehamilan, kalau perkahwinan pun mungkin ada isu stability of marriage, mungkin ada isu penceraian dan bila dia berkahwin sama ada dia boleh hamil ke tidak, dia ada masalah untuk mendapatkan anak ke tidak. So daripada situ kita akan kumpulkan semua maklumat yang kita boleh jana untuk kita tahu apa isu-isu yang utama yang berlaku dalam range umur reproduktif ini. Okay. Selain daripada itu, kita juga responden untuk kajian ini juga adalah lelaki yang berkahwin yang berumur 15 hingga 59 tahun. So ini juga kalau wanita tu dalam range umur 15 hingga 59, begitu juga dengan lelaki lah. Kita akan tanya dari segi perkahwinan dia bagaimana, kesuburannya bagaimana dan juga pelibatan dia sebagai ibu atau bapa lah. Okay, untuk kedua-dua kumpulan responden ni. Selain daripada itu, kita juga ada responden bujang iaitu berumur 25 hingga 49 tahun. So basically kumpulan ini kita akan fokuskan kepada aspirasi kenapa dia masih membujang, kenapa dia tidak berkahwin, kenapa berlaku isunya lewat berkahwin itu. So daripada golongan inilah kita akan dapatkan maklumat itu in order untuk kita cater isu-isu pembujangan dekat Malaysia ni. Kalau tak silap saya umur perkahwinan pertama pun sekarang ni semakin meningkat. Kalau dulu tak silap saya banci 2010 23 untuk wanita, 25 untuk lelaki. Tapi untuk banci yang terkini ni basically dia telah umur perkahwinan pertama telah meningkat kepada 28 tahun tak silap saya untuk wanita ataupun untuk lelaki, macam itulah. Okey. Responden yang seterusnya adalah responden yang berumur 60 tahun dan ke atas iaitu untuk warga emas lah.
So semua isu-isu yang berkaitan warga emas kita akan tanya kepada mereka ni. Tapi dia ada kriteria tertentu jugalah untuk warga emas ni, di mana hanya mereka yang dalam kategori sihat saja yang kita boleh interview. Mana-mana warga emas yang terpilih sebagai responden tetapi dia tak fit lah sama ada dari segi fizikal ataupun mental dia, so kita omit lah dia daripada kajian ni. Okey, Puan Lin sekejap ya, ada soalan di chatbot ni. Okey. Okey, berkenaan dengan apakah perbezaan antara pembentukan keluarga dan kehidupan berkeluarga? Ini soalan daripada pelajar. Pembentukan keluarga ini dari segi bilang Tadi kan. liputan. Okey, pembentukan keluarga ni basically dia bermula daripada kehamilan lah. Maksudnya kalau lelaki dan wanita itu berkahwin, kemudian selepas dia berkahwin kita akan tengok dari segi kehamilan dia mendapatkan anak. Kalau dia tidak boleh hamil, kita akan tengok dari segi masalah subfertility dia, iaitu masalah ketidaksuburan. Kehidupan berkeluarga ni dia lebih kepada merujuk kepada cara gaya keibubapaan, pelibatan ibu bapa dengan anak-anak, hubungan ibu bapa dengan anak-anak, apa lagi? Cik Azmi boleh tolong saya tak? Cik Puan Lin, maknanya kehidupan kalau dia dah ada, maknanya dah ada anak-anak, maknanya dia lebih kepada management lah kan? Macam mana mereka bersosial, berinteraksi. Betul. Kan? Macam makan bersama, mungkin itu salah satu faktor lah kan yang boleh mempengaruhi emosi ataupun kelakuan anak-anak tu. Ya, dia lebih kepada sokongan keluarga jugalah. Betul lah tu. So soalan yang student tu tanya tu saya ucap tanya sebab you have a very sharp eyes. Memang betul apa yang dia ada dua, satu pembentukan keluarga, satu lagi kehidupan keluarga. Pembentukan keluarga tu basic dia adalah macam mana nak dibentukkan keluarga tu. So bentuk keluarga tu kita kena tahu kesuburan. Itu yang paling utama sekali. So that's why dalam kajian LPPKN ni perkataan kesuburan tu adalah kira manifesto yang paling besar sekali lah. Kalau tak ada kesuburan, macam mana nak dibentukkan keluarga? Sekarang ni kita punya struktur asas keluarga ni, struktur keluarga dia boleh terbagi kepada berapa? 4. Tapi biasa orang suka sebut keluarga nuklear, keluarga luas. Kalau kita tengok data tu, keluarga nuklear ni makin lama makin mengecil. Sebab apa? Sebab dia nak bentuk keluarga tu dah tak ada dah. Keinginan tu dah tak ada. So that's why kita tanya kepada orang bujang, kenapa lambat kahwin? Memang itu soalan yang paling obvious lah. Marahlah orang. Tak jumpa jodoh lagi Cik Azmin. Tak jumpa jodoh lagi. Ya. Memang dia orang perempuan kata memang macam tu. Tak jumpa jodoh. Orang lelaki kata apa tahu? Tak cukup duit. Dan secara asasnya 2014 punya data, dia kata yang paling cantik sekali kan nak siapkan duit tu adalah dalam 15,000. Itu 2014. Sekarang ni kita tak tahu lagi. So that's why Lin and the team akan masukkan sekali lagi soalan tu, kita akan tengok trending macam mana. Mungkin dia akan kata jadi murah pula sebab dah kahwin online. Kan? Jadi benda-benda macam ni, pembentukan keluarga ataupun kehidupan berkeluarga tu sangat penting. Kehidupan berkeluarga macam ni kita respect, macam ni kita berkomunikasi dengan ahli keluarga kita. Kadang-kadang remaja sekarang ni dia tak kisah dah mak bapak dia. Kan? Kita tanya soalan berapa kerap dia masuk dia makan bersama dengan keluarga. Ada tu sekali, 2 kali. Dia tak kisah pun makan bersama-sama dengan parents. Kita tengok soalan tu macam biasa je kan. Tapi sebenarnya orang putih dia tengok kalau lagi dia kerap having meal dengan parents, dia akan mempunyai CGPA yang tinggi.
Itu association dia. Correlation dia. Mu family greater than mu no family. Purata CGPA tu. So, kita nak tengok ada beza atau tak. So kalau ada beza, then LPPKN akan buat apa? Program dan aktiviti untuk merapatkan hubungan kekeluargaan. So dia macam itulah. Bukan kita tanya saja je. Kita tanya ada mana. Mungkin Lin boleh fast forward kot. Banyak soalan nanti ni. Okay. Banyak lagi Lin. Kita ada banyak lagi soalan di chat box ni. Tapi tak apa. Puan ni boleh teruskan dulu. Saya dah nak keluar ni. Janganlah, Cik Azmi tunggu jap. Okeylah, secepatlah. Okey, untuk metodologi kajian ni, rangka persempelan kita gunakan RPIK 2010. Rangka persempelan isi rumah kebangsaan yang berasaskan daripada Banci tahun 2010 lah. Ini untuk KPKM 5. Tapi akan datang untuk KPKM 6 nanti kita akan gunakan RPIK 2020 sebab kita pun dah Malaysia pun dah selesai melaksanakan Banci 2020 yang baru-baru ni. Okey. Dari segi instrumen kajian, seperti mana kajian-kajian yang lain, kita menggunakan soal sidik berstruktur. Where buku soal sidik ni kita sediakan kepada 5 kategori responden yang tadi lah. So 5 kategori responden tu akan mempunyai soal sidik masing-masing yang mungkin sedikit berbeza di antara satu sama lain. Okey, kaedah kita kumpulkan data ni dengan secara temu bual bersemuka. So kita tak ada buat secara online ke apa, kita memang akan pergi kepada rumah tersebut, jumpa dengan responden dan interview responden tersebut untuk dapatkan maklumat. Ini saya kongsikan sedikit lah contoh blok perhitungan ni. Blok perhitungan ni yang kita akan dapat daripada Jabatan Perangkaan. So untuk dalam satu blok perhitungan ni ada lebih kurang 100 ke 120 tempat kediaman lah, iaitu rumah. So daripada 100 ke 120 rumah itu Jabatan Perangkaan akan pilih 8 tempat kediaman untuk kita pergi. Jadinya untuk kajian KPKM 6 ini kalau kita tengok kita telah pun meliputi sebanyak 23,112 rumah dekat Malaysia ni. So boleh bayangkanlah betapa besarnya kajian ni dan mengambil masa lebih kurang 4 ke 5 bulan lah untuk kita selesaikan pengumpulan data tersebut. Okey, sedikit kronologi berkaitan dengan pembangunan soal sidik ni. Memandangkan KPKM 5 ni merupakan yang siri yang kelima, jadi asas kepada soal sidik tu dah ada. Jadi kita pada setiap siri tim penyelidik akan improvise questionnaire tersebut. Bagaimana cara kita improvise questionnaire tu? First thing first is through benchmarking dan juga literature review lah. So setiap bidang liputan ataupun isu-isu yang kita akan kaji tu kita akan sandarkan juga kepada literature review yang ada, recent literature review, dan daripada situ baru kita adopt and adapt mana-mana instrumen yang existing instrumen ataupun kerangka framework yang ada daripada literature review tu untuk kita adopt and adapt lah dalam kajian KPKM 5 dan 6 ni nanti. Okey, selepas itu bila kita dah ada rangka questionnaire tu kita akan mula menjalankan melaksanakan bengkel lah, bengkel konsultasi ni bersama dengan pakar-pakar. So pakar-pakar untuk menyemak dan juga meneliti instrumen ni basically terdiri daripada wakil-wakil agensi kerajaan untuk kita dapatkan feedback apa isu-isu utama yang perlu ada untuk kita masukkan dalam kajian, dan juga dari segi research filosofi ni juga kita takkan bertolak ansur lah dengan asas kepada penyelidikan ni, di mana kita akan jemput juga pakar-pakar yang terdiri daripada ahli akademik lah untuk bersama-sama dengan kita tengok, semak, komen dan juga improve dekat mana-mana soalan yang kita rasa perlu dan penting yang ada, yang memang perlu ada dalam kajian ni. Setelah kita lalu
proses-proses itu, instrumen itu kita akan bentangkan kepada 4 jawatankuasa yang saya maklumkan tadi dan akhirnya akan disahkan oleh jawatankuasa pemandu yang dipengerusikan oleh KSU itu tadi. Okey. Okey, ini saya kongsilah gambar-gambar kenangan kami lah semasa mengadakan bengkel-bengkel tu. So kalau tengok sepanjang KPKM 5 ni saya rasa lebih daripada 20 bengkel lah yang kita buat. So antara bengkel-bengkel utamanya adalah bengkel bersama dengan agensi kerajaan. Kalau tengok kat sini ni Cik Azmial ada. Tim kami masa ni agak muda sikit lah, 10 tahun yang lepas kan. Kemudian kita juga ada pakar daripada luar negara, yang ini Profesor Dr. Hirschman daripada Lin, apa dia? Kami masih muda masa tu. Masih tak Ya, saya muda remaja pada ketika itu. Saya pun muda lah. Ya ke? Boleh lah. Okey, dan kita ada Dr. Hirschman Prof. Hirschman. Ke siapa ni? Hirschman Dia kan? daripada Washington. Washington. Kita bawa dia khas daripada Washington untuk bantu kita. Okey. Kemudian setelah questionnaire tu di-finalizekan, kita akan menjalankan latihan lah kepada kita punya penemu bual. Penemu bual kita ni basically pada ketika tu kita ada penemu bual tetap. So mereka ni memang sangat berpengalaman lah. Daripada awal servis mereka memang tugasnya adalah untuk menjalankan temu bual di di lapangan. Jadi kebanyakan daripada mereka memang sangat-sangat berpengalaman. Mereka tahu teknik untuk menemu bual macam mana nak tarik orang kata minat responden tu untuk bersama-sama dengan kita untuk melengkapkan questionnaire tu. Sebab kalau ikutkan questionnaire untuk KPKM ni dia agak panjang, soalannya agak banyak dan masa yang diperuntukkan, kita perlu peruntukkan pun lamalah, lebih kurang dalam setengah jam ke 40 minit macam tu. So memang teknik dan juga kemahiran penemu bual tu sangat penting lah in order untuk kita dapatkan very solid information daripada responden tu sendiri. Okay, so setelah kita jalankan latihan penemu bual tu, so kita mulakan kerja lapangan kita. Ini kita buat satu program lah supaya nak boostkan semangat masing-masing sebelum berpecah ke kawasan yang masing-masing. Daripada tak silap saya ni mungkin 300 orang penemu bual pada ketika tu, dan kita pecahkan kepada beberapa wilayah lah, utara, selatan, timur, barat dan juga Sabah, Sarawak. Okey, ini sedikit perkongsian lah gambar-gambar semasa kita menjalankan kerja lapangan. Kalau you all nampak sungai dan juga perahu ni basically ia melibatkan kawasan remote area lah di Sabah dan juga di Sarawak. And then kita juga, kalau you all nampak, kita juga menghadapi cabaran lah di mana kita tak semua rumah kita dapat masuk. Kita dapat interview dengan selesa. Kalau kau tengok gambar dekat bahagian bawah tu, memang diorang kena interview dekat luar pagar je. Masa tu mungkin hujan ni, kau tak silap saya, pakai payung dan tanyalah soalan-soalan tu di luar pagar. So ini yang tak berapa ekstrim lah. Ada yang ekstrim tu tak silap saya dia terpaksa melaung-laungkan soalan-soalan tu sebab responden tu duduk kat depan pintu rumah dia dan kita duduk dekat luar pagar yang ada porch tu. So memang pelik lah kalau nak mendapatkan satu responden ni. Dan kalau tengok ada gambar yang ini, yang bawah ni pula, ini saya rasa kawasan Sabah Sarawak juga, di mana kawasan yang banyaklah anjing-anjing berkeliaran kat situ. So ni mungkin antara yang jinak-jinak lah kot, tak ada masalah ni. Kalau yang pengalaman kena kejar anjing pun ada, saya sendiri memang dikejar anjing lah. Orang takut anjing, pergi kat kawasan perumahan yang ada membela anjing dan akhirnya dikejar. Macam tu lah. Okay. Adik kan nak tanya pengalaman lain? Puan Nazrin, saya nak mencelah sebab pelajar ni sebenarnya diorang ni first time buat research. Lepas tu kebetulan kita kan tak ada face to face, jadi semua orang kutip online data tu. Lepas tu diorang banyak tau yang kata Miss tak dapat kutip data, jadi ni memang sesuai lah ni, semua orang kena tengok ni, kena kejar anjing.
tanya tau. Kita memang kena kreatif lah. Tak kira apa cara sekalipun, kita kena dapatkan responden tu kan. So kalau nak kena duduk kat luar berpanas berhujan pun duduklah, janji kita dapat interview orang tu. Tapi kalau you all pergi dekat kawasan pinggir bandar, luar bandar, basically kita akan dapat good response. Orang-orang luar bandar ni memang sangat peramah dan sangat welcome kepada tetamu. Memang itu pun antara pengalaman yang menarik jugalah sebab selain daripada dapat menemu bual, kita juga dijamu dengan buah-buahan kalau kita pergi time musim buah. Macam tu. So seronoklah juga kalau dekat kawasan luar bandar tu. Cabaran yang lebih kita akan facing dekat kawasan bandar lah. Macam ni kan terrace house. Paling mencabar kalau kita pergi kondominium lah. Kondominium basically memang susah untuk kita deal dengan management dan memang sangat sukar untuk kita tembus dan masuk ke dalam kondo tu. So itu antara refusal yang paling besar lah yang kita akan dapat dalam mana-mana survey sekalipun. Okay, satu lagi Puan Lin ni ada yang bertanya. Okay. Untuk survey ni, adakah kita punya responden tu dimaklumkan awal? Dimaklumkan terlebih dahulu ataupun terus pergi kepada rumah responden yang dipilih? Tak, kita memang terus pergi kepada rumah yang dipilih. Kita introduce kita daripada mana, tujuan apa kita datang, tunjukkan kad lebih kurang macam kad kuasa lah sebab kita ada kad kad sebagai penemu bual tu. Kita tunjuk, kita juga tunjuk surat rasmi daripada agensi dan kita minta kebenaran dia lah untuk menjalankan temu bual dengan dia. So kalau macam saya kata tadi lah, kalau dekat kawasan luar bandar tu biasanya first approach kita dah boleh terus dapat dia. Tapi kalau luar bandar tu jarang-jarang sekali lah kita akan boleh terus interview dia. Mungkin dia perlukan masa untuk berfikir dan kita kata kita akan datang semula untuk jalankan temu bual kalau dia bersetuju. Biasanya untuk satu rumah tu kita akan buat 3 kali visit lah. Kalau visit yang ketiga pada visit yang ketiga tu dia menolak juga, biasanya kita tak paksa lah, kita tutup kes dan kita teruskan misi interview rumah-rumah yang lain pula. Macam tu. Kemudian lagi satu, berkenaan dengan survey ni kita adakan setiap 10 tahun kan? Jadi adakah perubahan cara kerja? Mungkin strata sudah berubah kan, alamat sudah tak ada, pertama penduduk dan sebagainya. Ada ataupun dia punya basic thing untuk cara kerja tu sama setiap 10 tahun, cuma ada benda-benda yang memerlukan sedikit perubahan lah. Betul. Kalau tengok tahun 2014 ni face to face and secara manual, secara bertulis. Maksudnya kita tanya, kita yang isi sendiri buku soal sidik tu. Tapi coming soon because kita fully utilize the technology sekarang lah. So kita menggunakan pendekatan KAPI, Computer Assisted Personal Interview. So kita sediakan dalam bentuk tablet. Cuma method dia masih lagi interview tetapi directly key in melalui tablet tersebut. So tak adalah kita buat 2 kali kerja, interview, tanda dalam buku soal sidik and then you have to do the data entry. So yang sekarang ni through the teknologi sekarang ni we just directly daripada tablet tu terus masuk ke dalam sistem data kita. So tak ada data entry kat situ lah. Boleh tak tu? Macam tu? Okey, boleh jelas. Okay. So saya cepat sikit lah sebab dekat pukul 10 Okey, ini macam saya kata tadi lah, pada tahun 2014 tu kita masih lagi menggunakan manual printed questionnaire. So setelah questionnaire tu kita isi semasa kerja lapangan, kita kumpulkan dan kita bawa balik ke ibu pejabat dan kita kena semak satu-satu dari segi konsistensi jawapan responden tu. Sebab kalau ikutkan soalan-soalan yang kita bina tu, ada beberapa soalan yang kita akan jadikan sebagai proksi untuk kita tahu sama ada responden tu beri jawapan yang boleh dikatakan jujur ataupun tidak.
And then kalau katalah kita dapati ada jawapan-jawapan yang meragukan, kita akan call semula responden tersebut untuk kita dapatkan pengesahan. So dalam buku soal sidik tu basically profile responden tu kita akan record, termasuklah juga dengan nombor telefon dan juga pada ketika itu saya rasa tak ada email, tapi coming soon nanti memang kita akan dapatkan email address dia jugalah. Begitu. So kalau ada apa-apa perkara yang kita perlukan pengesahan, definitely memang kita akan cuba call semula responden tersebut untuk mengesahkan maklumat yang diberi tu. So setelah kita buat semakan ini, kita akan mulakan data entry lah. So basically data entry pada ketika tu kita menggunakan satu sistem where ianya membantu kita lah untuk mempercepatkan proses kemasukan data tu, dan kalau tak silap saya pada masa tu kita buat double entry jugalah. So first entry by the coders, second entry tu the supervisor akan jalankan semakan untuk quality data. So selepas data-data tersebut dimasukkan dan dianalyze, so kami mulakan kerja-kerja sebaran lah. Penemuan kajian tu kita secara jelajah negeri, where kita pergi daripada satu negeri ke satu negeri, berjumpa dengan SUK negeri masing-masing untuk kita wawarkan finding kajian dalam peringkat nasional dan juga peringkat negeri. So basically kerajaan negeri dia menyambut baiklah penemuan-penemuan kajian sebegini, di mana maklumat tu mereka akan guna pakai dalam perancangan program pembangunan negeri mereka. Oh ni tak payah. Yang ini kalau tengok di awal tu tadi, kita telah pun meliputi sebanyak 23,000 tempat kediaman. So daripada 23,000 tu kita berjaya mengenal pasti 19,791 rumah yang dikatakan sesuai untuk kita temubual, dan daripada 19,000 tersebut hanya 70% iaitu lebih kurang 13,856 rumah yang kita berjaya temubual lah. So basically overall dari segi response rate kita berjayalah kekalkan sebanyak lebih kurang 70% untuk yang boleh ditemubual. So ini tak ada apa. Ini pun tak ada. Okey, ini adalah hasil daripada kajian tu. Kalau tengok tadi ada adik kita yang bertanya mengenai pembentukan dan kehidupan keluarga tu. So these are the things yang the main things yang akan ada dalam aspek-aspek pembentukan dan kehidupan berkeluarga tu lah. Okey. So ini adalah medium sebaran kita, sama ada secara melalui newspaper, media elektronik, media cetak, radio, TV. So nampaklah kat situ gambar Cik Azmil besar tu. Beliau masuk TV, masuk surat khabar bersama-sama dengan ketua pengarah pada ketika itulah. Okay. Ini dah tadi. Okey, sedikit perkongsian lah. Selain daripada data berkaitan dengan kajian penduduk keluarga Malaysia, LPPKN juga ada data mentah iaitu data indeks kesejahteraan keluarga lah. Yang ini kita sediakan data secara bersiri daripada tahun 2011 sehinggalah kepada tahun 2019. Kalau ada adik-adik pelajar yang ingin menjalankan thesis yang dekat mini thesis untuk final semester nanti. So kalau you all perlukan secondary data, bolehlah riki-riki dalam our LPPKN repository tu untuk you all tahu apa data yang available yang mungkin sesuai untuk digunakan dalam kajian adik-adik semualah. Pak dia dah kot habis. Habis ni. Okey, dah habis. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Puan Lin dan Cik Azmil atas perkongsian tersebut. Cuma di sini ada beberapa soalan lah. Satu lagi yang tanya, dia concern pasal dana ni Puan Lin. Dana? Investment, mana datangnya dana banyak-banyak ni kan untuk buat ni, adakah pihak
itu endowment daripada pihak kerajaan ataupun bagaimana? Oh, advance adik kita ni. Ya. Cik Amin nak jawab ke? Dana untuk KPKM kajian kita ni memang sangat besar lah. Dia antara 10 juta, 10 ke 11 juta macam tu lah untuk satu kajian. Kerajaan yang peruntukkan dana untuk kajian kita ni. Okey, kemudian ada juga yang tanya ni berkenaan dengan proses dia. Berapa lama daripada start nak construct dia punya questionnaire, okay, lepas brainstorming semua tu sampailah habis survey, kemudian come out dengan report tu. Biasa proses tu berapa lama? Basically dalam 3 tahun macam tu. Kalau macam sekarang ni kan KPKM 6 kita sedang dalam persediaan untuk KPKM 6. So basically daripada tahun lepas lagi kita dah mula kerja-kerja construct questionnaire until now ongoing. Dan by next year 2023 kita akan buat pilot test, 2 kali pilot test, and by kuartal pertama 2024 kita akan launchkan fieldwork kita. So fieldwork tu biasa ambil masa antara 4 ke 5 bulan untuk kita cover the whole Malaysia, and proses penulisan laporan tu agak cepat jugalah. Kita been forced to siapkan dengan cepat. So untuk KPKM 6 tu basically by end of 2024 memang kita dah kena keluarkan prelim result untuk kerajaan announce. So basically in total dalam 3 tahun jugalah untuk kita siapkan secara keseluruhan satu-satu kajian yang berskala besar macam KPKM ni. Okay, kemudian ada lagi yang bertanya berkenaan dengan untuk satu kawasan tu, kan kita dah pilih berapa dia punya strata nak ambil kan. Biasa satu tim tu berapa orang yang akan pergi, dan sebelum kita buat survey tu akan ada latihan kepada enumerator kita kan. Betul. So berapa lama latihan yang diberi pada mereka lah sebelum mereka pergi kepada fieldwork? Okey, di awal tadi saya ada nyatakan kumpulan enumerator ni kita pecahkan kepada beberapa kumpulan lah mengikut wilayah. Kita ada wilayah utara, timur, utara, selatan, timur, barat, Sabah dan Sarawak. So basically kita pecahkan kepada 6 kumpulan utama. Dalam satu kumpulan utama tu akan ada lagi 3 atau 4 kumpulan kecil. So setiap kumpulan kecil tu lebih kurang 8 ke 10 orang untuk satu kumpulan kecil. So in total 8 times 4, 10 times 4 dalam 40 darab dengan 6 dalam 240 macam tu lah keseluruhan enumerator kita. Termasuk juga dengan supervisor. Supervisor ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk menyedia satu-satu kumpulan kecil dan juga kumpulan besar mengikut wilayah tu. So kalau macam adik-adik kita ni sekarang ni di peringkat diploma kan. So kalau katalah graduate nanti mana-mana yang berhasrat untuk menceburi terus masuk ke bidang industri, kalau adik-adik berpeluang lah untuk menjawat jawatan sebagai penolong pegawai perangkaan, di mana jawatan penolong pegawai perangkaan ni antara tugas utama dia adalah sebagai penyelia kerja lapangan untuk kajian berskala besar sebeginilah. And then tadi dari segi apa Tuan? Soalan kedua tadi apa? Yang satu kumpulan tu berapa orang dia akan pergi ke satu tempat? Ataupun mungkin dia ikut jumlah responden yang ada lah kot. Macam saya kata tadi lah, satu kumpulan kecil lebih kurang 8 ke 10 orang. So satu wilayah tu kita ada lebih kurang 4 kumpulan. Kita akan pecahkan ikut geografi lah. Dia bukan ikut bilangan questionnaire, tapi sebab soal rumah yang akan terpilih tu nanti scattered, so kita akan plan pergerakan kumpulan-kumpulan ini mengikut geographical rumah-rumah yang akan terpilih berdasarkan map yang diberi oleh Jabatan Perangkaan tu.
Okey, terima kasih. Kemudian ada juga saya buka lagi 2 soalan untuk student kita tanya secara live Buka mic dan tanya. Okey. Lagi bagus. Sebab banyak sangat dekat chat box ni. Banyak. Okey, silakan. Okey, boleh buka mic dan bertanya terus pada speaker kita. Silakan perkenalkan diri dan boleh terus tanya soalan. Assalamualaikum, boleh dengar tak? Boleh. Boleh, silakan. Saya nak tanya, sekejap sebelum tu, nama saya Julia. Saya nak tanya, ada tak peluang untuk pelajar-pelajar degree statistik ni untuk membuat latihan industri intern dekat LPPKN ni? Okey, Julia, bagus soalan tu. Memang LPPKN ada sediakan tempat lah untuk pelajar-pelajar daripada universiti untuk menjalankan internship mereka. So untuk biasanya pelajar-pelajar statistik ni memang akan menjalankan latihan industri ni di bahagian kami lah. Dia kalau HR ni kalau dia nampak permohonan daripada statistik student, memang definitely dia akan hantar kepada bahagian kami lah. So kami sangat maklumkan lah kehadiran adik-adik untuk menjalani latihan industri kat tempat kami. Kalau bila akan buat internship tu? Ni puan ni sekarang ni diorang masih lagi diploma. Diploma ni tak ada internship, degree nanti. InsyaAllah. I see. Kita Dia ada nak berangan awal. Baguslah. Daripada tak tahu LPPKN tadi, sekarang dah tahu terus nak minta ikut. Dia berminat ni. Kemudian ada juga yang bertanya kalau diploma ni macam puan Lee kata tadi dapat penolong perangkawan lah kan, sebagai jawatannya. Bila dah diperkenalkan LPPKN pada mereka ni, nampaknya mereka begitu berminat dengan apa yang dilakukan oleh pihak LPPKN lah. Dan memang kenalah dengan bidang mereka kan. Betul. Kalau baguslah sebagai pendedahan awal kepada adik-adik kita ni supaya mereka boleh foresee nanti selepas dah tamat belajar nanti mana target tempat yang mereka nak menceburilah nak bekerja tu. Kalau dekat LPPKN ni kita ada jawatan penolong pegawai perangkaan, kita ada jawatan perangkawan. Perangkawan ni kelayakannya adalah ijazah daripada statistik dan juga ekonomi. Tentulah. Okey, terima kasih Puan Lin. Saya buka satu lagi last soalan kita dah pukul 10 ni. Dah drag lama ni. Okay, saya buka satu soalan lagi untuk bertanya secara live ni. Silakan kalau ada. Saya nak tanya. Silakan Nurin. Saya Nurin. Saya nak tanya, kan kesuburan keluarga tu kan bagi setengah orang tu kan macam sensitif isu kan? Macam mana cara kita bertanya? Orang yang tak nak jawab survey tu yang berkaitan kesuburan. Okey, satu memanglah antara soalannya kita nampak sedikit sensitif. Tapi bila kita pergi kepada field tu sendiri, actually it's not so sensitif sangat pun. Especially to the teenagers, remaja. Soalan-soalan yang kesihatan reproduktif yang berbentuk seksual ni, surprisingly to them it's not so sensitive and taboo. No more at all. So they are very open to discuss about it. Cuma kita masih lagi mengekalkan privacy lah. Kalau remaja ni memang kita latih our enumerator untuk pastikan mereka interview the remaja tu di satu sudut yang
jauh daripada parent ataupun ahli keluarga. So kita pentingkan elemen privacy dekat situ. And soalan-soalan yang terlalu sensitif, basically kita tak tanya secara face to face, tapi kita sediakan satu buku separately untuk mereka isi sendiri, tanpa dilihat oleh enumerator, dan mereka responden tu akan terus masukkan dalam satu envelope dan kita terus seal. So kita tunjukkan dekat situ yang kita sangat concern on the privacy aspect dan juga dari segi keselamatan kebocoran maklumat lah. Apa sahaja maklumat yang dikongsikan oleh responden tersebut, tak ada siapa boleh tahu, termasuklah dengan ibu bapa dia. Okey, begitu juga dengan responden wanita berkahwin ni. Memang kita ada tanya soalan-soalan berkaitan dengan perkahwinan, kehamilan, sehinggalah ke perhubungan seksualnya. Jadi soalan-soalan begitu definitely memang sensitif lah. Jadi enumerator yang kita akan pilih tu nanti untuk bertanya kepada responden yang agak berusia dan telah berkahwin ni, biasanya kita akan pilih enumerator yang dah berusia, dah ada pengalaman dalam perkahwinan. Tapi kalau tak boleh juga, nak tak nak memang kita terpaksa guna enumerator yang muda ni, walaupun mereka tidak berpengalaman dan tidak berkahwin, tetapi insya-Allah melalui latihan yang kita berikan, mereka berkemahiran untuk bertanya kepada responden-responden yang berkahwin yang berkaitan dengan soal-soal sensitif ni lah. InsyaAllah setakat ni tak ada masalah yang teruk lah. Tapi kalau responden itu kita nampak dia refuse untuk menjawab, tak ada masalah. Kita benarkan mereka untuk tidak menjawab soalan tersebut. Sebab ini adalah sukarela, jawapan tu ada sukarela. Jadi kita tak ada hak untuk memaksa dia memberi jawapan secara paksaan. Macam tu. Okay, terima kasih pada Puan Lin. Rasanya itu soalan terakhir tadi. Begitu pun dah melewati dekat pukul 10.10 dah ni. Saya mewakili Cik Suryati dan juga pihak pengurusan UiTM Pahang Kampus Raub. Okay, serta para pelajar merakamkan ucapan terima kasihlah kepada Puan Lin dan juga Cik Azmel kerana sudi berkongsi pengalaman, berkongsi dengan real situation bagaimana kita nak laksanakan survey, nak distribute questionnaire, latihan kepada enumerator dan juga LPPKN itu sendiri. Okay, penerangan yang rasanya cukup bermanfaat kepada para pelajar. Maklumlah mereka sebelum ni belajar secara online, test pun online, survey online. Jadi bila ada perkongsian sebegini memberikan banyak input lah dan juga ilmu kepada mereka. Dan insyaAllah kita akan teruskan lagi dengan program-program sebegini pada masa akan datang dan diharap hubungan pihak UiTM Pahang dengan LPPKN akan diteruskan pada masa akan datang lah, ya, dengan penyelidikan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan teruskan dan juga membantu pelajar kita untuk dapatkan contohnya secondary data tadi, okay? Dan juga apa-apa penyelidikan yang bersesuaian dengan diploma statistik lah di UiTM Pahang ni. Okay, sekali lagi kami mengucapkan banyak penghargaan kepada Cik Azmel dan juga Puan Lin, dan insyaAllah kita mungkin boleh adakan sesi yang lain pada masa akan datang. Jadi mohon kepada pelajar untuk isi kehadiran di Google Form yang kita dah share di link tadi. Dan rasanya itu saja daripada kami. Sepatutnya kalau kita buat secara fizikal lagi seronok ya Puan Lin. Tapi yalah disebabkan kekangan masa dan sebagainya lah. Okay, jadi itu saja daripada saya dan ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang memberikan kerjasama cukup baik dan juga bertanya soalan-soalan yang berkaitan lah dengan bidang kepakaran pihak LPPKN. Terima kasih, itu saja. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
Waalaikumsalam. Okay, terima kasih banyak Puan Lin, Cik Azman. Okay. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor Syahiki. Mungkin Terima mungkin kasih. kita boleh buat saya visit nanti lah ke LPPKN. Boleh. Jangan lupa nanti Betul, ni kita ada persidangan kependudukan kebangsaan. Oh. saya ada terima email tu. Bolehlah join. Saya tak ingat buat dekat Bangi kat mana buat Golf itu? Resort. Kat Bangi Bangi. Bangi Resort lah. Yalah. Ada Kita terima tu. extend submission tak silap saya end of July kot. Boleh apply lagi.